أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسانه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Segala pujian, segala sanjungan, segala pujian dan pengagungan hanya layak dan milik bagi Allah SWT. Dan atas semua syukur kepada Allah SWT dengan izin dan kehendaknya kita dapat meneruskan kelas tadabbur ilmu dan amali surah Al-Fatihah pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung ke surat 36. Betul? Betul. Ya, tajuk yang ketiga tu sanjungan, pujian dan pujian kepada Allah Ta'ala adalah terjemahan dari pengabdian. Itu yang pertama. Pengabdian itu kaitan kepada Tuhan dan kecintaan kepada Dia. Dari tentang pengabdian kita dah tengok pada surah Al-Baqarah ayat 1. Dan kita nak tengok hari ini sebelum kita masuk ke ayat keempat. Dari tentang kecintaan. Cinta itu adalah inti hati, elemen utama bagi pengabdian kepada Allah. Bukti keimanan kepada Allah. Bahkan dia adalah elemen utama dalam bab tauhid. Mencintai Allah. Jadi love story. Cerita tentang cinta ni satu yang amat menarik. Tapi tidak ada cinta yang lebih agung, lebih utama, lebih mulia, melainkan cinta kita kepada Allah. Dan cinta kepada siapa saja yang Allah cintai. Dan cinta kepada apa jua perkara yang dicintai oleh Allah. So kita kena ingat tiga. Cinta kita kepada Allah, cinta kepada siapa saja yang dicintai Allah, dan cinta pada apa saja perkara, perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dan Allah bagi as'aluka hubban yang yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allah, aku minta padamu cintamu. Diberikan kepada kita rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada apa saja yang mendekatkan kita pada cinta Allah. Dan cinta ni satu yang perlu diusahakan, perlu dipelihara. Jadi cinta kita pada Allah lebih utama untuk kita usahakan dan lebih utama untuk kita pelihara, sebab ujian dan cabarannya lebih besar. Musuh kita dari dalam diri kita sendiri, nafsu, dan juga musuh kita di luar, dari kalangan syaitan dan sekutu-sekutunya, dari kalangan manusia dan jin, sentiasa menghalang kita daripada cinta ini. Dia bagi kita cinta pada lain daripada ini dengan sungguh-sungguh. Dia jaga cinta kita. Dia bagi kita sebagai alasan, sebab untuk kita istiqamah cinta kita pada selain Allah Ta'ala. Tapi mahibat cinta pada Allah, dia akan usaha sebaik mungkin, usaha sungguh-sungguh untuk kita merosakkan cinta kita kepada Allah. Jadi kita tengok surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Okay, cuba tengok dalam terjemahan. Ada Quran terjemahan. Saya nak tengok apakah terjemah yang diberi pada kalimah andada. Kalau dalam buku ni yang saya ambil daripada terjemahan Jakib adalah di antara manusia
ada di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai sekutu. Sebagai makna sekutu. Okay? Iaitu syirik dengan Allah Ta'ala. Andad dalam bahasa Arab ada berbagai makna. Cuba ada terjemah lain. Tengok surah Baqarah 165. Ada yang menterjemahkannya sebagai kekasih selain Allah Ta'ala, sebagai teman atau sekutu. Bahkan dalam bahasa Arab dikata asnaman, berhala. Okay? Mengambil menjadi Tuhan mereka selain Allah Ta'ala dari kalangan asnaman, berhala. Okay? Anda juga bermakna yang serupa. Okay? Nazir, muzara. Jadi dalam Al-Quran kalimah andad ini disebut sebanyak 6 kali. Nanti kita tengok satu-satu ayat-ayat tersebut. Saya tak masuk dalam buku ni, nanti panjang sangat. Tapi kita share, perlu supaya kita faham. Okay? Jadi ada sebagian adalah manusia itu mereka yatakhizu, di sini mana yaj'alu, mereka menjadikan sebahagian daripada selain Allah Ta'ala sebagai yang dicintai, yang disekutukan dengan Allah. Okay? Dalam bab cinta, okay? Mereka mencintai selain Allah Ta'ala. Yuhibbunah ka yuhibbunahum. Mereka cinta itu. Hum tu balik pada anda. Cinta pada sekutu-sekutu tadi. Kahubbillah, seperti cinta pada Allah. Diletakkan sama taraf. Cinta mereka kepada selain Allah tadi seperti cinta mereka pada Allah. Sepatutnya cinta itu diberikan hanya kepada Allah, tapi diberikan kepada Allah. Atau dua pandangan, diberikan kepada Allah semata-mata, pada selain Allah dan tak cinta pada Allah. Atau dicinta pada selain Allah seperti mana dicinta pada Allah. Dicinta Allah dan dicinta kepada selain Allah Ta'ala. Mereka menyekutukan bersama Allah dengan sekutu-sekutu lain. So ada dua bentuk syirik. Ada syirik yang memang dia tak sembah Allah, dia sembah selain Allah. Ya'buduna min dunillah. Ada yang ya'budu nama Allah. Mereka beribadah kepada Allah, bersama Allah tu ada Tuhan-Tuhan lain. Okay, ada dua bentuk ni. Kalau orang musyrik Makkah tu, orang-orang yang menyembah batu berhala tu memang mereka menyekutukan bersama Allah dengan berhala-berhala mereka. Okay? Musyrik Makkah macam tu. Dia syirik sebab mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai pertengahan, perantara antara mereka dengan Allah. Bersama Allah mereka sembah. Mereka memohon kebaikan, minta perlindungan kepada berhala-berhala itu. Itu musyrik Makkah. Kalau dengan golongan yang lain, Majusi, mereka sembah api, mereka tak sembah Allah. Golongan lain, drone dan sebagainya, mereka sembah patung-patung. Mereka tak menyembah Allah. Jadi kita khawatir, kita orang Islam mengakui Allah sebagai Rabb kita. Tapi bersama Rabb kita ada sesuatu yang kita sekutukan dengan Allah, dan kita cinta pada benda itu seperti mana sepatutnya kita cinta pada Allah. Maaf. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan sepatutnya orang-orang beriman. Sedangkan orang beriman itu asyaddu hubban, amat dahsyat cinta mereka. Cinta yang paling tinggi, paling hebat. Lillah, hanya bagi Allah. Tidak akan diberikan cinta itu kecuali kepada Allah. Ini hukum asal. Hukum asal muwahhid, orang yang terima Allah. Segala yang ada jiwa raganya, hati itu hanya mencintai Allah. Daripada cinta itulah lahir cinta dia kepada apa yang Allah cintai, atau siapa yang mencintai Allah. Jadi Allah suruh kita mencintai Rasulullah SAW, kekasih dia. Maka kita cintai Rasulullah SAW kerana cinta kita pada Allah. Kerana cinta kita kepada Allah. Sebab Muhammad SAW, bahkan para anbiya, para mursalin adalah kekasih-kekasih Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Jadi wajib kita mencintai mereka. Kenapa? Kerana itu adalah kekasih Allah. Mereka kasih Allah, dan kita mencintai mereka kerana kita cinta pada Allah. Jelas? Kita juga diperintahkan untuk mencintai ibu bapa kita, menghormati mereka. Kenapa kita cintai mereka? Sebab itu perintah kekasih kita, perintah Allah. Kalau betul kita sayang pada Allah, kasih pada Allah, kita mesti hormat ibu bapa kita, berbuat baik dengan mereka, sebab Allah yang memerintahkan begitu pada kita. Bukanlah kita cinta mereka sebab ibu saya melahirkan saya, membesarkan saya, menanggung susah payah. Itu bukan faktor yang kuat. Itu faktor yang tak sabit, tak kekal.
Mula-mula kira tiba-tiba kalau tak dapat bantuan mak bapak, bapak aku tak macam dulu. Dulu senang, sekarang kedekut terakhir. Mak aku dulu kan main, sekarang dia dengar cakap bapak aku dia susah aku dia. Dan itu cinta yang tak betul. Kalau kita cinta mereka kerana Allah, apa pun mereka buat pada kita, kita tetap menghormati mereka. Itu perintah Allah. Allah larang kita berkata pada mereka, wala taqul lahum uffin. Mengeluh pun tak boleh. Keluhan tak boleh. Siapa pun mereka, walaupun mereka menyeru kita berperkara yang Allah larang, kita tak boleh tak. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap temani mereka dalam dunia ini dengan baik. Itu bukti kita cinta pada Allah. Itu yang lain. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu, kalau kita rasa kita beriman, jangan rasa lah kalau beriman kita nak beriman lah kan, kami rasa-rasa kita nak jadi orang yang amat cinta kepada Allah, amat cinta kepada Allah. Kemudian ayat tu, walau yaral ladina zalamu, kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman itu melihat. Kenapa datang zalamu ni? Kenapa dipanggil orang zalim? Cerita tentang cinta, sebab orang yang mencintai selain Allah Ta'ala, seperti cintanya pada Allah, mereka adalah orang yang zalim. Kerana mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Cinta itu sepatutnya letak pada Allah. So, ada kaitan ayat ni. Bukan makna zalim yang kita faham sekarang ni. Zalim ni menganiaya orang, pukul orang, tendang orang, terajar orang, bunuh orang, bunuh orang. Oh, yang ini zalim, dia kata. Betul dia zalim. Memanglah Zionis itu zalim, jahat. Kadang-kadang kita tak sedar kita pun zalim. Kenapa? Kena letakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Seperti dalam isu ini, kita meletakkan cinta kita kepada makhluk seperti cinta kita pada Allah. Bahkan lebih celaka lagi bila kita lebih mencintai mereka daripada Allah. Jadi kita pun zalim juga kan? Jadi apa akan jadi pada orang yang zalim ini? Idh yarawna al-'adaba, apabila mereka dapat melihat azab Allah di depan mata mereka. Barulah mereka akan terima annal quwwata lillahi jami'an, segala kekuatan itu semata-mata tertentu bagi Allah semata-mata sahaja, semuanya. Tidaklah kekasih mereka itu boleh bagi apa-apa pertolongan pada mereka. Cinta mereka kepada selain Allah Ta'ala tidak akan memberikan manfaat pada mereka. Maka hilanglah kekuatan mereka. Selama ini kerana cinta pada apa yang mereka cintai selain Allah itu, mereka bersemangat, bermotivasi, hidup mereka bermakna, berarti kerana cintaku padanya. Contohnya lah kan, cintaku pada career-ku, hidupku. Ada orang yang bercinta dengan career, ada cinta dengan harta dia, dan masa harta dia berikan dia rasa mulia, bahagia dan sebagainya. Begitu dia mencintai harta dia, dia jaga dan pelihara harta dia. Pagi petang macam mana dia fikir bagaimana nak tambah lagi harta dia. Dia takkan bincang kecuali tentang harta. Itu kalau yang cinta pada harta. Yang kalau cinta pasal perempuan, pagi petang siang malam perempuan. Lepas tidur pun, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Sampai macam tu sekali keadaan dia. Itu realiti, memang itu kesan. Bagi orang yang beriman pada Allah, memang tidur dia tak lena. Dia sekejap je tidur. Qalilan minal laili ma yahjaun. Bila mereka cinta pada Allah, mereka nak bangun cepat, nak bertemu dengan kekasih mereka. Memang orang cinta dia, kalau boleh, tak mau tidur, nak jumpa kekasih. Kalau malam terlalu panjang bagi dia. Apa dia appointment date pukul 9 pagi nak jumpa buah hati jantung palsu. Nak jumpa dia, mau tak tidur malam tu. Dia rasa panjang malam ni. Orang yang baru dapat jadi ni besok nak sign kontrak bilion harga dia, tak tidur. Esok ini penentuan aku ni jadi bilioner. Segala nak disiapkan, disediakan. Tidur memang tak lena, makan tak kenyang, selagi tak settle, selagi tu sorry. Itulah cinta. Kita percaya tak benda tu? Memang itulah dia. Tapi cinta itu kita serahkan kepada makhluk. Sepatutnya kita kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia banyak berpuasa. Makan dia memang tak selera nak makan. Dia banyak berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengawal nafsu dia. Ini contohnya tuan. Tapi kita tak sedar kadang-kadang kita zalim kepada Allah dalam bab cinta ini. Ini jatuh kepada syirik, na'udzubillah min zalik. Jadi wa anna Allah syadidul adab, dan sesungguhnya Allah itu maha keras atau maha berat azab siksaannya. Barulah, tapi apa gunanya depan mata Segala yang kita cintai dulu tidak akan dapat membantu kita.
Sama ada anak-anak kita ke, harta benda kita ke, kawan-kawan kita ke, kuasa dan jawatan kita, pangkat darjat kita tak akan dapat membantu kita. Masa tu dah tidak ada faedahnya penyesalan. Okey, kita tengok dalam Al-Quran kalimah andad ini disebut sebanyak 6 kali. Satu seperti yang kita sebut tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 165, satu lagi juga pada surah Al-Baqarah ayat 22. Alladzina ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 22. Okey, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi. Allah yang mencipta dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita supaya mudah kita berhidup di atasnya. Itu gambaran bumi ini Allah jadikan seperti hamparan, yang mudah kita nak duduk, nak bangun, nak berjalan di atasnya. Wassamaa'a bina'an, nak mau jadikan langit itu umpama binaan, bumbung yang bertingkat-tingkat di atas kita. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia turunkan dari langit hujan, air, dan kita dapat saksikan Imam Mati hari ini. Apa yang Allah turunkan daripada langit. Fa akhraja bihi minas samarat, dan dengan air yang Allah turunkan itu Allah keluarkan dari bumi samarat, buah-buahan. Rizqan, sebagai rezeki punya Allah Ta'ala bagi kamu. Cuba tak ada air, Puan Fatinah kalau gabut, tumbuh-tumbuhan dia tak hidup. Tak hujan, kering, kemarau, kesian mamak kita nak kena cari air, nak kena siram. Betul tak? Penat. Tapi bila hujan turun, wah tengok tumbuhan segar. Subhanallah. Bukti nak cinta kat siapa lagi? Siapa yang boleh bagi kita hujan macam ni? Rahmat seperti ini. Kan? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Langit yang di atas tu dah ada rezeki untuk kamu, dan Allah janjikan untuk kamu. Tapi hari ini kita gerun tengok hujan. Alhamdulillah, ni mesti banjir, hujan lah itu lagi. Kenapa? Sebab kita dah tak cinta kepada Allah. Rahmat Allah di langit tu, dia jadi satu yang menakutkan kita. Sebab kita ada cinta pada lain. Aku baru nak jual air ni, nak bisnes setiap hari aku keluar ni, hujan-hujan habis aku nak makan apa. Tu orang jual air kesian juga. Dia berjual air sampai tak solat asar, tak solat maghrib. Dia tak rasa dia bersalah. Tapi hujan turun, dia kata aku macam ni, macam mana aku nak hidup? Kenapa dia tak adilkan begini? Maka dia meninggalkan kewajipan dia kepada yang menurunkan hujan ini, yang menjadikan dia hidup dan bagi di bumi ini. Dia tak pernah bersalah. Ini masalah kita. Allahu Akbar. Okay? Kemudian, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, kawan yang kamu cintai, sekutu yang kamu cintai. Kenapa? Sebab dia yang jadikan semua untuk kamu. Kan? Kita bela anak kita, jaga dia, bagi makan, bagi minum. Tiba-tiba dia lebih sayang pada orang lain daripada kita. Sayang pada isteri dia daripada kita. Kita dah sakit hati. Sumpah jadi batu. Jadi setanggal. Padahal yang kita bagi dia tu semua yang Allah bagi pada kita, bukan kita punya pun. Tapi kita rasa kita punya. Dan kita dah patut dihormati, dicintai. Sebab kita ibu yang melahirkan dia, mengandung dia 9 bulan 10 hari. Kita lah ayah yang membesarkan dia. Tiba-tiba dapat isteri cantik, langsung dah tak ingat aku dah. Memang wajar lah begitu kan, bagi seorang ibu memang wajar lah. Tapi bayangkan, kita ni siapa yang jadikan? Yang bagi kita ada nyawa hidup sampai sekarang ni siapa? Sedangkan ramai kawan-kawan sebaik kita tak ada dah. Ramai yang terdampar di atas kaki, sakit dan sebagainya. Allah bagi lagi kita sihat walaupun kita dah tua. Jadi kenapa kita tak boleh cinta pada dia? Kenapa kita tak tanya, aku ni tak bersyukur kat dia? Jadi ini benda yang sepatutnya kita tanya pada diri kita hari-hari. Bila baca Quran dengan tadabbur, persoalan-persoalan ini akan muncul di hati kita. Peringatan sendiri. Peringatan-peringatan seperti ini akan datang pada kita. Dan peringatan ini satu yang amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tadzakir bil Quran. Teruskan Muhammad kamu beri peringatan Quran. Man yakhafu wa'id, kepada orang yang takut akan ancaman Allah Ta'ala. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan-peringatan itu satu yang memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita boleh tadabbur, boleh selalu beringat dengan Quran ni, kita masih lagi ada peluang untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Okay? Tapi malangnya berapa ramai orang tak ada masa. Berapa ramai orang yang tak ada masa bukan untuk belajar, nak baca Quran pun tak ada masa.
Mereka terlalu sibuk. Betul, sibuk. Bermacam-macam ragam usaha kehidupan ini yang menyebabkan mereka tak sempat nak baca Quran. Jauh di hati mereka rasa sedikit kekosongan. Dulu saya sebelum jadi doktor pakar Ustaz, saya mengaji, khatam Quran, tapi dah sibuk kan jadi doktor Ustaz, saya tak sempat. Minta Ustaz ajar saya pun, masalahnya saya yang tak ada masa. Kalau Ustaz datang pun nanti tak ada. Macam mana ni? Okeylah, saya tanya mak tahfiz dia, kata dia. Mana boleh macam tu? Kau tanya tahfiz, kau sendiri pun tak bersama Quran. Tak jadi. Dia rasa tenang lah. Ada orang kata tak apa, bagi budak-budak tahfiz, nanti kamu dapat pada. Kalau kamu sendiri pun tak dekat dengan Al-Quran, tak mau ruangkan masa untuk kalam Allah, macam mana kau dapat manfaat daripada dia? Ini kadang-kadang orang dia terpedaya lah. Tak apa, walaupun saya ni jenis tak semayang, tapi saya kalau ada masjid, ada masalah apa-apa, Ustaz bagi tahu, saya sedekah, saya wakafkan duit. Dia nak pergi masjid, jangan tanya saya, Ustaz, saya memang sibuk, jangan tanya saya kenapa tak ada masjid. Tapi Ustaz nak buat apa, bawa saya pergi cek, nak repair ke, nak pasang aircon ke, saya buat. Tak jadi macam tu. Jangan terpedaya. Ya? Kalau kita cinta kepada Allah yang telah beri rezeki kepada kita, kita tidak akan buat begitu. Kita tak boleh beli cinta Allah. Manusia boleh beli cinta dengan duit harta, dia pun cinta pada kita. Allah tak perlu pada duit dan harta kita. Dia maha kaya, ghaniyun 'anil alamin. Kita tak boleh beli cinta dia dengan duit, dengan harta kita. Dia tak berhajat pun. Jadi kita kena berusaha mentaati perintahnya sebagai bukti kita hamba yang cinta pada dia. Baru kita selamat, insya-Allah. Itu bab cinta ni, love story ni memang orang tak tidur, suka dengar. Hujan-hujan sejuk hilang sejuk, panas macam kan, love story kan. Ni cerita dia. Okey, itu ayat yang ke-22 surah Baqarah. Wa fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu tahu siapa yang menjadikan bumi, siapa yang menjadikan langit, siapa yang turunkan rezeki untuk kamu, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kamu tahu, tapi kamu masih lagi tak cinta kat dia. Kamu ada kekasih selain dia. Kemudian surah Ibrahim ayat 30. Waj'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Dan mereka menjadikan bagi Allah andad, sekutu-sekutu yang dicintai, yang dikasihi, seperti mana mereka cinta kepada Allah semata-mata. Apa tujuannya cinta itu? Apa akibat cinta itu? Liyudillu, sebagai mereka, agar mereka sesat daripada jalan Allah, daripada jalan Allah, daripada tauhid kepada Allah, daripada cinta kepada Allah. Mereka mencintai, akibat daripada cinta itu, cinta kepada Allah Ta'ala menjadikan mereka sesat daripada Allah Ta'ala, sesat daripada jalan yang sebenar, daripada jalan yang lurus. Maka Allah kata, kul tamatta'u, berseronoklah kamu dengan kekasih-kekasih kamu itu, berseronoklah kamu dengan teman-teman yang kamu ambil sayang pada aku itu. Berseronoklah, tamatta'u. Tamatta' ni bermakna mata'un qalilun. Bila kata bahasa Arab ni, mata, ini pemberian yang sementara, pemberian yang sedikit, walaupun seronok. Dia tak kekal, dia tak banyak. Macam dunia ni. Dunia ni mata'un qalil. Satu pemberian Allah bagi untuk siapa pun, tapi dia satu sikit. Yang bahayanya, mata'un ghurur. Dia ada keseronokan yang memperdaya kita. Jadi Allah kata, silakan, aku tak perlu pada kau. Kalau kau rasa kau gembira, bahagia, seronok dengan kekasih-kekasih yang kau ambil dari aku itu, silakan. Tapi fa inna masirakum ilan nar, ending kamu nanti, kesudahan kamu adalah api neraka. So apa manfaatnya? Orang yang masuk neraka ni, bila dia kena azab neraka, dia rasa tidak pernah dia kena rasa susah dan sakit di dunia ni, tak pernah rasa, sebab dahsyatnya azab dalam neraka tu. Seolah-olah dia tak pernah sakit, tak pernah pun. Tapi bila kena azab neraka tu, dia kata dia terlupa lah segala azab siksaan yang menyebabkan dia lupa kepada Allah dulu. Dulu pasal susah, sakit, dia nak keluar daripada kemiskinan, daripada kesusahan hidup dia, sampai lupa kepada Allah. Betul tak orang yang masuk syurga ni? Dia bila dapat nikmat syurga, dia lupa bahawa macam dia tak pernah dapat apa-apa pun sebelum ni. Syurga itulah nikmat yang amat dahsyat. Dia lupa segala nikmat Allah pernah beri pada dia kat dunia dulu. Tak boleh nak banding. Nikmat di dalam syurga ni
hari ni satu, besok lain. Dia tak akan serupa dengan hari ni. Kita baru cakap kan, orang motivator selalu cakap, orang yang bijak apa? Orang berjaya yang besoknya tak sama dengan hari ni. Hari ni tak sama dengan semalam. Itu cerita ke akhirat. Kat dunia tak ada tak ada orang boleh buat macam tu. Nak confirm besok lebih baik pada hari ni. Sebab itu semua bergantung pada Allah. Tapi bila masuk syurga, itulah yang akan berlaku. Tidak akan turun nikmat dalam syurga. Bahkan dia akan bertingkat dan tidak akan sama. Dia akan bertambah dan berbeza setiap waktu, setiap hari. Maka macam tu juga dalam neraka. Yang ada ayat azabun sa'udah tu. Azab yang meningkat-ningkat. Hari ni kalau dia azab, pakai, dia bakar di kaki kita menggelegak otak, na'udzubillah min zalik. Besok tak sama dengan hari ni. Sebab azab yang meningkat-ningkat, bertingkat-tingkat. Dia naik. Na'udzubillah min zalik. Jadi ni cerita, janganlah kita ada kekasih sama Allah Ta'ala. Semua cerita tentang kekasih. Kemudian dalam surah Saba, surah yang ke-33, surah Saba. Wa qala alladhina istud'afu lil ladzina istakbaru bal makru al-laili wan nahar istamurunana an nakfura billahi wa naj'al lahu andada. Wa asadu an-nadama lamma ra'u al-'adaba wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan telah berkata orang-orang yang dulu di dunia ini mereka diperbodohkan, dipelemahkan, diperabdikan kepada orang-orang yang berkuasa ketika itu. Kita ni kalau kerana cinta kita pada dunia ini, kita sanggup jadi patut jadi hamba kepada orang yang berkuasa untuk mendapat dunia ini benar. Jadi mereka ni orang-orang yang istud'afu. Pada kita manusia, kita ada izzah, ada kemuliaan yang ketinggian. Jika kita bergantung pada Allah. Tapi bila kita serahkan diri kita menjadi satu yang hina dan rendah kepada orang-orang yang sombong, yang berkuasa di muka bumi ini. Mereka kata apa? Bal makrul laili wan nahar. Bahkan sebenarnya segala perancangan kamu yang jahat pada malam dan siang. Ketika kamu menyuruh kami supaya engkar dengan Allah, kufur pada Allah. Dan kamu supaya kami menjadikan bagi Allah teman-teman, kekasih-kasih sekutu selain daripadanya. Wa sarrun nadamah, lalu mereka pun menyembunyikan penyesalan mereka. Lamma ra'ul azab, tak boleh kata apa dah apabila mereka melihat azab. Wa ja'alna al-aghlala, jadi kami menjadikan rantai-rantai di leher mereka. Ya'naqil ladzina kafaru, di leher orang-orang yang engkar. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tidakkah mereka itu dibalas kecuali dengan apa yang adalah mereka telah melakukannya di dalam kehidupan dunia ini. Allah tak pernah balas satu kejahatan lebih daripada itu. Tapi kalau kebaikan, Allah balas berganda-ganda. Kejahatan, Allah akan bagi seperti itu. Ini tidak bermakna bahawa balasan jahat itu ringan. Tidak. Kan cukup dah. Satu balas satu kejahatan, dah cukup. Kita tak akan dapat menanggung. Jadi, beringat. Itu surah Sabah. Yang kelima, ayat 33. Kemudian surah Zumar, ayat 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Dan apabila telah menyentuh akan manusia oleh kemudaratan, suatu kesusahan, kesulitan, sakit, kemiskinan dan sebagainya, da'a rabbahu, maka dia akan angkat tangan berdoa kepada Rabbnya, muniban, kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada dia, muniban ilahi. Summa idza khawwalahu ni'matan, Allah tukar musibah dia itu dengan nikmat daripada Allah, nasiya ma kana yad'u ilaihi, dia lupa apa yang dia minta kepada Allah dulu. Dia lupa pada Allah yang dia dulu pergi mencari Allah ketika dia susah. Wa ja'ala lillahi anda, lalu bila dia dapat nikmat itu, dia jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, agar dia sesat daripada jalan Allah. Maka Allah kata, kul tamatta, kata Allah berseronoklah kau, bikufrika, dengan keingkaran kau itu, kekufuran kau, qalilan, ada berseronoklah dia, tak apa sikit dia, kau nak aku dibagi. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kau daripada penghuni neraka. Auzubillah. Jadi apalah sangat nak kita nak kejar dunia ni.
Apa sangat yang manusia kejar dengan tak Ustaz, kalau tak ada tu mana ada hati hidup, tak ada wang, tak ada harta, tak ada kuasa, tak ada tahta. Siapa pandang kita Ustaz? Kita tengok siapa pandang kita. Kita tak tanya kepada Allah pandang kita. Kita tidak akan balik kepada manusia, kita akan balik kepada pencipta manusia, itu Allah SWT. Jadi biar dia yang melihat kita. Walau manusia menghina kita dengan sebab kita tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi yakinlah, orang beriman, Allah tak akan biarkan mereka hina. Tak akan menjadi apa-apa kedana orang miskin. Tak ada komus, dalam komus orang beriman ni, kesusahan, kepayahan, kemiskinan. So apa yang Allah bagi pada mereka, mereka terima dengan gembira. Mereka tahu, kekasih dia. Kekasih dia buat apa kat dia pun tak kisah. Orang yang kita sayang buat apa, dia kata pun tak apalah, aku sayang kau. Tak apa ya Allah, aku nak seronok dengan kau. Kan? Kita sayang isteri, cubit dia. Abang sayang tu, abang cubit dia. Kan? Biasalah anak kita malah sayang, kita pukul dia. Allah sayang kita, dia uji kita. Jadi orang beriman, dia faham bahawa ujian ini untuk dia meraih cinta Allah yang akan memberikan kemuliaan bagi dia, keberuntungan bagi dia, yang kekal abadi di akhirat esok. So tak ada dalam komus orang beriman masalah menyesal, putus asa, sakit hati, tak redha. Suatu Nabi kata ajabal li amri mu'min, amat menakjubkan usaha orang beriman. Tahu kan hadis itu kan? Okay? Dan tidak ada orang seperti itu kecuali orang beriman. Apabila diberi kebaikan, syakarah, dia bersyukur kepada Allah, maka Allah beri lagi kebaikan untuk dia. Apabila diuji, sabar, dia sabar, Allah beri kekuatan untuk bersabar dengan setiap ujian tersebut. Dan itu juga kebaikan untuk dia. Dalam apa-apa hal pun, orang yang cinta kepada Allah, dia tetap mendapat kebaikan. So orang beriman dia tak bimbang. Kita ni yang takut sangat susah ni pasal kita tak yakin kepada Allah. Itu dia poinnya. Kita tak yakin. Sebab tu kita takut bisnes kita, perniagaan kita, wang kita, harta kita, kuasa kita, pangkat kita, kita takut hilang. Kata Syekh Ain Al-Qarni, kita ambil kata-kata dia lah, kata ma wajada allazina faqad Allah wa ma faqada allazina wajada Allah. Tidak ada suatu tidak ada suatu yang diperoleh, dimiliki oleh orang yang kehilangan Allah. Allah tak bersama dengan dia. Tak ada sebenarnya, walaupun dari dunia semuanya, tapi Allah tak bersama dia, dia tak ada apa-apa pun sebenarnya. Wa ma faqada allazina wajada Allah. Tidak ada suatu kehilangan daripada orang walaupun dia tak ada apa-apa, dan Allah ada bersama dia. Kita nak sampai ke tahap tu, tak pun janji Allah ada. Allah boleh ambil apa saja yang telah diberi kepada kita. Dia akan uji kekasihnya, dia ambil semuanya sehingga dia akan berjalan di muka bumi ini keseorangan, tinggal dia dan Allah kekasihnya sahaja. Allah akan uji. Allah uji para kekasihnya lebih daripada orang-orang yang biasa-biasa. Kenapa Allah nak bagi yang terbaik pada kekasih dia, yang ada di sisi dia, sesuatu yang jauh lebih baik. Dia tak akan bagi pada orang yang biasa-biasa yang cinta dia pada Allah. So kita akan diuji Allah. Macam mana pun kita mesti melalui ujian ini. Sebab itu sunnatullah, dan itu tujuan kita ada dalam bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak ada tujuan lain. Allah tak jadi kita nak seronok, gembira, happy. Bukan. Itu nun kat syurga nanti. Kita akan dapat ujian demi ujian sehinggalah kita mati. Di saat kita mati itu diuji lagi. Syaitan datang dengan berbagai bisikan, syubhah di saat sakarat. Tapi kalau kita bersama Allah dalam hidup ini, kita akan selamat tipu-tipu dari itu. Allah Alam. Itu ayat yang ke surah Zumar ayat ke-8 yang terakhir. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah sesungguhnya kamu benar-benar kufur kepada yang telah menciptakan bumi pada 2 hari dan kamu jadikan baginya andada, sekutu-sekutu. Dzalika rabbul alamin, itu rabbul alamin. Mana boleh kamu jadikan sekutu pada dia? Dia rabbul alamin yang jadikan bumi ini. Dia mana patut kamu ambil selain daripada dia sebagai kekasih kamu. Itu contohnya lah ayat. Jadi 6 ayat yang ada menyebut kalimah andada, selain daripada kalimah
Surah Fussilat ayat 9. Maaf saya terlupa. Surah Fussilat ayat 9. Nah, kita balik pada buku kita. Minta maaf kita keluar sikit. Okey, itu tentang perkara yang ketiga. Yang keempat, Allah Ta'ala berhak mendapat sanjungan, pujaan dan pujian dari manusia dalam apa jua keadaan, sekalipun yang baik atau buruk, yang disenangi atau dibenci, sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa apabila Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu yang disukainya, maka baginda akan berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala sanjungan, puja dan puji hanya layak bagi Allah, yang mana hanya dengan nikmat kurnianya akan sempurna segala yang baik. So dia tak kata, wah alhamdulillah akhirnya dengan usaha titik peluh aku berhak mendapat kejayaan ini, aku berhak mendapat kedudukan yang hebat ini. Kita sering macam tu. Walaupun sebut alhamdulillah dulu, itu just nak cover je. Hakikatnya nak bagi tahu, wow, aku ni hebat. Tengok, ikut macam saya. Nak berjaya, jadi macam saya. Saya tak pernah kenal letih, tak pernah kenal putus asa. Saya akan berdiri di atas segala runtuhan dan kegagalan untuk mencapai kejayaan. Itulah saya. Ini kata-kata yang pegat. Macam mana kita boleh termotivate dengan kata-kata yang ada unsur kufur ini? Sanggup bayar ribu-ribu untuk mendengar kata-kata macam tu? Bayar ribu-ribu untuk memotivasikan diri. Sedangkan kata-kata itu boleh menyebabkan kita ke neraka Allah SWT. Jadi para, sekarang dia panggil pemengaruh. Pemengaruh, motivator, influencer. Banyak mereka ucapan-ucapan yang begitu berat di sudut akidah kita. Anak-anak kita boleh motivate dengan kata-kata mereka. Katakanlah bukan Islam pun, tapi motivation yang dia dapat, wow, bayar puluh ribu. Saya dulu kerja panggil seorang, bayar belasan ribu pada dia. Bukan cakap satu hari, 2 jam setengah je. Tak jadi apa pun orang masa macam tu kan. Tapi syarikat sanggup. Sebab syarikat yang besar, yang company listed company ini dia kena ada program-program macam tu. Tak jadi apa pun. Tapi insyaAllah ya, kita ada Allah. Syukur Allah untuk kita. Kemudian apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukainya, baginda berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala sanjungan, puja dan puji hanya layak bagi Allah atas apa keadaan sekalipun. So dalam hidup kita akan dapat dua ni je. Satu yang kita suka Allah beri pada kita, atau satu yang tak suka dia tak beri pada kita. So ini je situasi pilihan yang kita ada. Diberi nikmat, bersyukur, memuji dia. Diberi ujian, tetap juga puji dia. Sebab di sebalik ujian itu ada terlalu banyak hikmah. Ujian itu bukan saja nikmat, pintu kebaikan, bahkan ujian itu adalah pintu-pintu kebaikan. Ada sebaliknya, ada orang yang dekat dengan Allah di dalam keadaan dia diuji. Dan begitu jauhnya daripada Allah apabila ujian itu diangkat. Jadi berhati-hati. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan sesuatu yang syar, yang kamu tak suka, yang buruk, dan juga dengan yang baik, sebagai fitnah, ujian untuk kamu. Jadi jangan sangka kita ni okey ni, wah maknanya aku ni kasih Allah pun. Dan jangan lihat orang yang boleh uji begitu, dia ni mesti banyak dosa lagi. Ini memang kau ni betul lah banyak dosa kan. Kita tak tahu, tapi kita perlu yakin itulah yang akan berlaku pada siapa-siapa pun sebagai ujian. Allah akan beri ujian pada semua orang. Tidak ada yang terkecuali pada ujian ini, walaupun para anbiya, para mursalin. Baik. Yang kelima, boleh memuji dan mencintai makhluk sekadar yang dibenarkan oleh syarak, tidak melebihi pujaan dan pujian serta kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Boleh. Takkan tak ada puji manusia? Boleh. Pujian pada manusia pada tahap dan kadar yang sesuai. Itu juga dianjurkan Allah Ta'ala pada kita. Dan memang kita wajib memuji orang yang Allah puji. Tapi tidak ada bentuk pujian dan sanjungan yang berlebih-lebihan. Tidak ada hulu berlebih-lebihan. Tak boleh. Dia satu yang terbatas.
Walaupun kepada para Nabi, pada Nabi kita sendiri, memuji dia, mengagungkan dia sebagai kekasih Allah. Ada batasan dia. Lepas tu Nabi larang kita memuji dia seperti mana kaum Nasara memuji Isa AS. Benda tu dah cukup. Katakanlah aku Abdullah, aku utusan dia, itu dah cukup tinggi dah. Kita beriman memperkati Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, itu sudah cukup makam yang tinggi bagi Rasulullah SAW. Itu dah cukup dah. Tak perlu nak lebih daripada itu lagi. Tak perlu cakap dia cahaya Allah ke nurullah ke. Dia begitu dan begini, dia ni tak ada DNA, dia daripada cahaya begitu gini, keturunan dia pun semua tak ada DNA, pakai cahaya je. Tak perlu sampai macam tu. Sebab kita beriman Rasulullah itu adalah utusan Allah, dan kita sentiasa sebut dalam hati kita, keyakinan kita, itu dah menetapkan kedudukan dia yang paling tinggi daripada semua manusia. Tak perlu lebih daripada itu. Nah, kita tengok salah man kunnah ni daripada hadis, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 orang, 3 benda, orang yang ada padanya 3 perkara ini telah mendapati bihinna dengan perkara tersebut kemanisan iman. Kata Ibn Abbas, kami rasa manis iman tu di lidah kami. Pernah rasa tak? Kita dapat buat baik tu, rasa macam kita rasa sesuatu yang begitu sedap dalam diri kita. Kita dapat buat ibadah, kita dapat bangun malam pada Allah, dapat solat, bermunajat pada Allah, walaupun macam-macam masalah yang kita tangguh, tapi kita boleh bangkit bermunajat pada Allah, rasa ya Allah manisnya pertemuan ini. Pernah rasa tak? Kena rasa, kena cari lah. Memang boleh rasa, memang boleh rasa. Dia tak ada benda yang mustahil. Kita akan rasa istiqamah, struggle, cari peluang. Walau macam mana, musibah besar mana pun yang menimpa kita, jangan tinggalkan. Di saat dia turun mencari kita di akhir malam, kalau tak mampu nak berdiri, doa aja. Jangan sampai lupa kat dia. Asyik terkejut dia tidur, jangan asyik bila air je. Bangun, doa pada dia, pasti dia akan dengar. Hebatnya Allah. Jadi itu kemanisan bagi orang yang beriman. Mereka begitu gembira mempunyai masa bersendirian dengan Allah. Selain mereka ikut yang wajib, fardu, berjemaah sebagainya, mereka mencari ruang untuk bersendirian dengan kekasih mereka. Allahu Akbar. Nah, apa dia? Perkara pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahawa adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya daripada apa yang selain daripada keduanya. Itu dia. Itu yang pertama. Apa saja datang pada dia, kalau perkara itu perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah dan teladan Nabi, walaupun memberi keuntungan yang besar pada dia, dia akan ketepikan sebab cintanya kepada Allah dan Rasul lebih besar. Itu maksud dia. Apa saja datang pada dia, boleh datang dia harta yang banyak, tapi sesuatu yang Allah tidak redha, datang pada dia peluang menjadi orang yang hebat berkuasa, tapi menjauhkan dia pada Allah dan Rasul, maka dia akan hindari perkara tersebut. Kenapa? Kerana cintanya pada Allah dan Rasul lebih dahsyat. Allah akan uji kita. Allah akan campakkan dalam hati kita keinginan. Sehingga bila kita dapat keinginan tu, kemudian alamak Ustaz, tak boleh lah Ustaz, memang tu memang saya memang dah lama saya impikan Ustaz, tapi ada sikit, kena sikit Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam mana? Minta fatwa. Tapi Ustaz, kalau saya dapat tu, saya buat belayar zakat, saya tolong orang miskin. Saya kata, mana boleh kita dapat benda tu dengan jalan yang Allah tak redha. Sebenarnya kita bercinta pada benda tu daripada redha Allah. Yang kita nak bantu tu bukan kerana Allah, kerana kita nak dapat benda tu. Dan Allah tak terima macam tu. Takkan tak boleh Ustaz. Kalau orang lain dapat, orang kafir dapat, dia guna untuk maksiat, kekufuran. Saya walaupun jalan tak betul Ustaz. So kesimpulan saya beritahu, tak ada Robin Hood dalam Islam. Robin Hood tak ada dalam Islam. Kita ambil dari jalan yang salah, mencuri harta orang kaya, kemudian kita tolong miskin. Itu tak ada dalam Islam. Robin Hood tak ada. Tak mungkin. Kita buat rasuah, makan rasuah, kita buat mak hafiz. Contohlah, yang marah. Dulu anak yatim.
Tapi kita dapat sumber rasuah. Dan dia takkan membersihkan harta yang haram. Ya, Allah takkan terima. Inna Allah yuhibbut tayyib wa la yaqbalu illa tayyib. Allah tu maha baik, maha bersih, dia tak terima kecuali yang baik. Itu Allah takkan berubah. Dia Allah. Ini contoh yang pertama. Ada Ustaz, lagi 15 minit. Okey. Kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Bahawa dia mencintai seseorang itu, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Itu tadi. Kita mencintai orang yang Allah cintai. Atau kita orang yang mencintai Allah. Kenapa kamu mencintai dia? Kerana dia mencintai Allah. Bila aku bersama dia, dia membawa aku kepada Allah, bukan kepada dia. Kita cinta suami kita, kenapa? Sebab itu jalan untuk kita mendapat redha Allah. Kita sayang isteri kita, kenapa? Sebab itu yang Allah bagi pada peluang untuk kita menjalankan amanah yang akan membuahkan cinta Allah kepada kita. Bukan kita cinta dia pasal dia baik dengan kita. Suami saya Ustaz, baik orangnya. Alhamdulillah lah. Tapi yang baik tu dikata kau tak payahlah sembahyang, kau ikut aku, kau tak payah tutup aurat ikut aku. Tak sampai hati lah Ustaz, saya nak lawan cakap dia. Dia suka saya pakai macam ni. Dia gembira kalau orang kawan-kawan dia tengok saya. Takkan salah Ustaz. Saya kan nak gembirakan hati suami saya. Insan yang paling baik dalam hidup saya. Ya memang ada manusia macam tu. Itu juga suami, isteri saya Ustaz, dia lah Allah Ustaz. Saya tahulah benda ni salah Ustaz, tapi isteri saya suka Ustaz. Macam mana? Mana kita cinta mereka lebih pada Allah. Kita ni tak akan menyesal. Al-akhillahu yawma idzin ba'dhu li ba'dhin aduwwun dan wattaqi. Pada hari itu nanti para kekasih di dunia ini akan jadi musuh antara satu sama lain. Kecuali orang yang bertakwa. Dulu kerana dia segala-galanya kita buat apa saja, kerana cinta kita pada dia. Jadi kita cintai manusia kerana Allah. Bermakna kita cinta dia untuk dapat redha Allah. Kita berkawan dengan dia, kita cinta dia, dia akan membawa kita kepada Allah. Tidak ada apa dia panggil udang sebalik ni. Kita cinta orang kerana habuan dunia semata-mata, kerana kepuasan nafsu semata-mata. Tidak. Macam mana pun Allah akan uji juga lah. Yang ketiga, wa yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu. Kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Bahawa dia begitu benci untuk kembali pada keingkaran setelah Allah selamatkan dia daripadanya, kepada kekufuran. Sebagaimana kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar, dia benci sebagaimana dia tak suka dia dicampakkan ke dalam neraka. So, dia tinggalkan maksiat kerana cintanya pada Allah dan kerana bencinya pada azab Allah Ta'ala. Dia bukan tinggalkan maksiat sebab dia dah tua. Dulu Zat, power saya ni dahsyat. Dah tua Zat. Itu lain. Dosa dia masih ada lagi. Bahkan dosa dia tu fresh lagi. Sebab dia masih seronok. Tengok gambar tu. Dulu saya zaman muda-muda Ustaz, Ratu Kebaya. Tak main. Dulu. Walaupun sekarang pakai tudung dapur, tapi masih lagi cinta pada maksiat. Maka dosa tu tak terpadam. Walaupun beristighfar. Kita kena benci dengan segala keingkaran yang kita buat pada Allah. Allah dah selamatkan kita dah. Mungkin jadi sebab kita tua, kita tak buat. Kita sakit, kita tak buat. Allah dah selamatkan kita. Tapi kita masih lagi simpan cinta kita, mulia kita dengan perkara tersebut. Alangkah ruginya. Allah dah halang kita. Kalau nak hadap kita berhenti, tak adalah. Tapi Allah bagi sebab untuk kita berhenti. Tapi kita masih lagi duk cerita, dulu saya begini, dulu saya begini. Sayang. Apa ramai orang yang mati dosanya, dia tak buat dah, tapi dosanya macam fresh lagi. Jadi kena istighfar dan bertaubat. Taubat salah satu syaratnya benci pada perkara tersebut. Tidak berbangga-bangga dengan perkara tersebut. Kalau ada lagi kenangan-kenangan lama tu, hapuskan. Dia kena virus pun tak boleh, dia hapus ingatan. Jangan nak cerita tentang maksiat dan kemungkaran kita yang telah kita buat. Allah dah tutup kita pada cerita lagi. Jahat ni kita. So ingatkan, berapa ramai orang yang masih lagi dosanya tertulis, tercatat dalam kitab amalannya walaupun dia tak buat dah. Kerana dia tak bertaubat kepada Allah. Nah, itu hadis tentang
Perkara yang kelima. Okay, kebaikan yang dilakukan oleh manusia boleh dipuji sebagai menghargai, menghormati dan berterima kasih kepada yang melakukan kebaikan tersebut. Tu jadi pembatasan ni, sempadan di situ je. Kenapa? Kita dianjurkan oleh Allah menghargai, menghormati, berterima kasih kepada makhluk yang berbuat baik kepada kita. Allah yang anjurkan tersebut. Kan? Banyaklah dalilnya. Nabi kata la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah telah tidak ia bersyukur kepada Allah. Inna ashkaran nasi lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnas. Sebenarnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah azza wa jalla adalah yang paling berterima kasih kepada manusia. Manusia yang membawa mereka kepada Allah. Allah takkan redha kita berterima kasih kepada orang yang menjauhkan kita daripada dia. Itu dia punya dia punya point dia, jangan salah faham. Walaupun dia jahat Ustaz, tapi dia baik Ustaz, dia banyak tolong saya. Yalah. Kamu tak boleh ikut dia jahat dia tu. Berterima kasih kebaikan dia boleh lah. Tapi jangan ikut kejahatan dia, jangan akui kejahatan dia. Maksudnya kamu cegah dia. Sebab dia dah banyak tolong kamu tak nak tolong dia ke? Bantu dia. Kata kau banyak tolong aku, kau orang baik. Kau banyak tolong orang, bukan aku saja. Tapi kau sendiri pun tak buat perkara yang sepatutnya sebagai hamba Allah. Ada orang dia memang cepat buat tolong orang ni. Ada orang sakit, dia paling cepat datang. Ada orang mati, dia paling cepat. Tapi dia sendiri tak sembahyang. Dia sendiri selalu bergaduh dengan ahli keluarga dia sendiri. Ada orang macam tu. Jadi kita kena tolong dia. Kena ingatkan dia. Kau ni sayang kalau kau begini keadaan kau. Kau memang selalu tolong orang. Tapi kau putuskan silaturahim dengan keluarga kau sendiri. Segala kebaikan kau tu Allah KIB. Allah takkan kira dari akaun kau. Sebab kamu putuskan silaturahim. Bahkan Allah tak terima amalan kamu kalau kamu tak solat. Sebab itu yang kena kisah awal dulu. Jadi kita tolong dia. Bukan sekadar hanya menyebutkan kebaikan dia, tapi menasihati dia supaya dia dapat akaun dia sepatutnya dia dapat masuk akaun dia. Amalan dia tu masuk akaun dia. Kan tidak rugi dia. Itu maknanya kita berterima kasih pada manusia. Dan seterusnya, orang yang beriman tidak melakukan ketaatan dan kebaikan kerana mengharapkan pujian atau habuan dunia. Mereka hanya mengharapkan perintah Allah Ta'ala semata-mata. So kita sebagai orang yang melakukan perintah Allah, tak boleh ada dalam diri kita keinginan untuk dihargai, dipuji, disanjung. Walaupun kita ayah, kita ibu. Walaupun kita berhak dapat benda tu. Tapi kita jangan terlalu harap benda tu. Pasti kita kecewa. Kalau kita meletakkan harapan seperti itu kepada anak kita sendiri sekalipun, kepada pasangan kita sendiri sekalipun, Allah akan uji kita tak akan dapat. Nanti kita kecewa. Dan patutnya kita tak harap nanti pada Allah. Apa pun keadaan, aku tetap akan buat kebaikan pada anakku, pada pasangan aku, dan aku hanya merakan dari Allah. Apa pun keadaan sekalipun. Kalau Allah dah redha pada kita, apa yang diuji kita tidak ada masalah untuk kita. Tapi bila Allah dah tak redha kita, kita yang mencari redha manusia, kita pasti akan dikecewakan oleh manusia. Contohnya dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukai. Ada tafsiran, mereka beri makan dalam keadaan mereka gembira sebab ada orang tolong, tapi dia rasa terpaksa aku kena tolong. Kalau tidak, orang kata aku kedekut terpaksa tolong anak aku terpaksa. Kalau orang kata malah nak tolong. Jadi ada yang tafsirkan ayat ni, mereka memberi makanan yang mereka paling mereka suka. Benda yang mereka paling suka. Dua-duanya betul. Ada orang suka beri benda yang dia tak suka, benda yang dia tak nak. Dia mudah betul, pemurah kamu. Bagi baju-baju dia yang dia tak pakai dah. Yang itu dia bagi senang lelang. Cuba dia bagi benda yang baru dia beli. Mau dia bagi. Kalau orang boleh buat macam tu, boleh buat. Itu sebenarnya sebab lan tanalul birra hatta tunfiqu
mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai, kamu tidak akan achieve maksud kebajikan itu, itu, sehingga kamu sanggup membelanjakan apa yang kamu suka. Ayo apa tu? Kejap. Kita cari ya. Ya. Dan tanalul birra. Surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Kamu sekali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, yang paling menilai di sisi Allah Ta'ala, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kita tak kisah kalau benda tu benda yang paling kita susah nak dapat, tapi jika itu yang perlu kita beri kepada saudara kita yang memerlukannya, kita tak rasa berat. Sebab kita yakin Allah akan ganti yang jauh lebih baik daripada itu. Dan apa saja kamu nafkahkan, maksudnya Allah mahu mengetahui. Sebab kita nak Allah. Tapi ini ujian saya. InsyaAllah ada kot. Ada. Saya minta jadikan benda itu satu amalan. Tanpa pengetahuan siapa-siapa, di antara kita dan Allah, ada sesuatu yang kita beri kepada seorang yang benar-benar memerlukannya, benda yang paling baik, paling kita cintai, tanpa pengetahuan siapa-siapa pun, hanya ada antara kita dengan Allah. Sebab itu akan jadi penyelamat kita besok di akhirat. Walaupun sekali, cubalah buat sesuatu. Cuba buat sesuatu. Buat kebaikan ni, buat kebaikan. Tapi ada satu, sirrum bainana wa bain Allah. Satu rahsia antara kita dan Allah. Supaya kita tidak terasa pujian, sanjungan. Walaupun kita berhak, kita pujian, kita buat baik. Tapi kita tak dipuji. Kerana orang pun tak tahu siapa yang bagi benda ni. Dan benda ni benda yang paling berharga bagi kita. Kena buat sebelum mati. Khususnya sama keluarga kita, ingat, yang dia benar-benar akan membantu kita, infak kita pada sama keluarga kita dulu. Macam mana kita nak buat? Kita tak perlu tunggu dia cakap thank you. Aku tolong dia pun tak guna, terima kasih pun tak nak cakap. Kita tak perlu. Kalau boleh dia tak tahu. Kalau dia puji kita, itu bahagian yang Allah cepatkan kita di dunia ni. Kalau dia jumpa kita, abang terima kasih bang, abang tolong saya waktu saya tak sakit, abang tolong saya. Kita setakat tu je. Sebab tu orang yang baik ni, dia bila buat kebaikan, dia tak tunggu dia keluar terus. Dia tak tunggu orang tu, oh awak ya, terima kasih banyak. Dia tak tunggu. Itu tahap keimanan yang kita harapkan kepada Allah. Yang itu tahap warak yang tinggi sekali. Fa yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman, kepada orang miskin atau anak yatim atau asiran, orang yang ditebus-tebusan, yang ditahan dalam tawanan. Lalu mereka bersebut dalam hati mereka, innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberi makan pada kamu semata-mata kerana Allah, mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan sebarang balasan. Wala syukura, apapun ucapan thank you pun tak payah. Saya tak tunggu surat penghargaan. Apa ni kan? Aku dah bantu satu surat penghargaan pun tak ada. Kita berharap tak masalah, tapi itu belum betul-betul kualiti. Tak kisah pun tak tahu pun. Tak ada orang tahu pun satu benda yang hebat dan bermanfaat kepada umat ini datangnya pada sipulan bin sipulan. Tak ada orang tahu. Kita mungkin perlu dokumen untuk urusan hidup kita lain. Kita bantu dia nak dapat risik sebagainya. Mungkin kita perlu. Tapi dia ada satu cukuplah. Moga dia jadi penyelamat di saat kita tidak ada yang dapat membantu kita. Kecuali amalan tersebut, amalan rahsia antara kita dengan Allah. Di saat itu dia akan datang membantu kita. Kita pun terkejut. Sebab kita dah tak fikir, pun kita tak fikir, dia gitu je, tak pasal senyap. Kita tak fikir, tapi syaitan akan datang lah, syaitan akan datang. Bagus kau ni, baik, bagus kau ni. Auzubillah minasyaitanir rajim. Allah. Dia sampai kita lupa, jangan kata, aku tak pernah tolong dia, padahal kita pernah. Sampai ke saat tahap macam tu, kita tak nak ingat langsung. Satu pun cukup lah. Kalau banyak lebih baik. Wallahu a'lam.
Kemudian wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Sedang dia tidak menanggung budi siapapun yang patut dibalas. Maknanya tak mengharapkan orang membalas kebudian dia. Hanya mengharapkan keredaan Rabbnya yang maha tinggi. Itu sifat orang beriman. Dia berbuat perkara amalan kebaikan demi mencari redha Allah Ta'ala. Okey, dah 6 suku. Kita berhenti di sini saja. Boleh? Okey, insya-Allah. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang tak sesuai untuk dilafazkan, dicantumkan di sini. Kesalah silap semua atas kekurangan di sini. Saya minta maaf atas perkara tersebut. Yang baik yang benar itu Allah Ta'ala yang mengetahui dari Imam Bijaksana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.